Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Dewan Rakyat sahabat semua. Dan apa yang mengejutkan kita adalah apabila timbalan speaker Dewan bertanya dan meluahkan rasa kecewa ya berkaitan dengan isu fashion valid ini. Katanya bahawa duit yang dilaburkan sebanyak 40 juta ringgit lebih itu adalah duit awam ataupun duit rakyat. Soalnya kenapa harus dilaburkan kepada syarikat itu, sedangkan sebelum-sebelumnya selama 5 tahun dikatakan syarikat itu telah mengalami kerugian berjuta-juta ringgit. Tetapi kenapa harus Khazanah dan juga PNB melabur kepada syarikat yang terkait dengan fashion valid ini? Kenapa bail out? Adakah ada tujuan untuk membantu, untuk ada kepentingan dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara persoalan yang mungkin saya percaya seringkali ditanya oleh pihak rakyat di luar sana. Jadi sekali lagi apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat, saya ingin membawakan Anda bagaimana sampaikan ya bagaimana dan akhirnya timbalan speaker rasa luar kecewa dan bertanyakan perkara ini kepada menteri untuk dijawab dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton bersama video ini. Tuan, betul. Pengumuman kerajaan mengenai program nasionalisasi untuk badan berkanun dan GLC adalah satu perkara yang penting. We have to reform our GLC and GLIC. Isu ini sangat tepat pada masanya. Dan sebenarnya bukan baru. Sejak rancangan Malaysia ke-11 kita dah bincang isu ini. Jadi persoalan yang paling penting sekarang, kita tidak mahu hanya satu rancangan ataupun percakapan yang cantik di atas kertas, tetapi dihalang atas pelaksanaan yang lemah. Oleh itu, ada beberapa isu yang kita tengah tangani dalam reformasi GLC. Nombor satu, kita haruslah belajar dari pengalaman yang lalu, mengambil pengajaran daripada latihan rasionalisasi sebelumnya, dalam dan di luar negara. Kedua, kita perlukan pasukan yang cekap dan pelbagai. Kejayaan usaha rasionalisasi bergantung pada mengumpulkan pasukan yang ada diverse, yang mempunyai kelayakan dan kepakaran yang kukuh dan utuh. Pendekatan pelbagai disiplin boleh memperkayakan pembuatan keputusan dan menggabungkan pelbagai perspektif dan penyelesaian inovatif kepada cadangan yang kompleks. Bagi saya, agensi seperti Talent Corp memainkan peranan yang penting dalam mengumpulkan pasukan tersebut. Ketiga, kita haruslah memanfaatkan analika data besar. Menggabungkan analisa data besar ke dalam perancangan tenaga kerja adalah penting dalam landscape tersebut. Empat, transformasi yang bantan. Kemampanan adalah penting dalam proses transformasi. Kelima, penyelesaian juga haruslah menyiasatkan penjimatan kos operasi yang ketara. Kita haruslah menambah baik pengalaman pelanggan, mesti menjadi keutamaan. Kita haruslah menyampaikan perkhidmatan yang lebih pantas, lebih cekap kepada rakyat, pelabur, pengusaha mikro, kecil dan sederhana. Kalau kita dapat lakukan dengan baik, kita dapat meningkatkan sumbangan PKS kepada keluaran dalam negara kasar daripada 39% hingga 41% seperti yang disasarkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kesimpulannya, rasionalisasi badan berkanun dan GLC di Malaysia sebenarnya adalah memberikan peluang berharga untuk kita meningkatkan kecekapan, accountability dan juga penyampaian perkhidmatan dalam sektor awam. Jadi saya bercadang dalam isu berkepentingan tinggi ini, sepatutnya ada pelibatan lebih banyak ahli parlimen di sini. Saya berharap semua pelaburan berkepentingan ataupun penyata kewantian di setiap GLC, GLIC dapat dibantangkan di parlimen, terutamanya di JKPK, Jawatan Khas Parlimen Kewangan. Dan jika mungkin kita wujudkan satu jawatan kuasa khas parlimen untuk reformasi GLC dan GLIC ini untuk mendapatkan input daripada ahli parlimen duipartisan yang berpengalaman dalam hal ini. Tuan yang betul, saya akan habiskan dalam isu ini. Persediaan untuk Malaysia menjadi negara menua atau dengan izin super age country. Nombor satu, kita ada satu krisis populasi menua. Malaysia diramalkan menjadi negara super age dalam masa 30 tahun yang akan datang. Dalam perbahasan sebelum ini, saya telah tekankan tentang kos kesihatan yang tinggi. Pada hari ini, saya ingin membawa satu aspek yang lain. Menjelang 2040, 33% daripada pekerjaan akan berada dalam sektor tidak formal, menyebabkan ramai pekerja tanpa jaminan pendapatan di hari tua yang pasti. Hari tua yang nanti. Pada masa kini, 51% pencalon kira PSP di bawah umur 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Bermakna hanya RM40 sebulan
dalam tempoh 20 tahun. Statistik yang membimbangkan ini menunjukkan risiko kemiskinan yang meluas di kalangan pesara jika tiada reformasi digubalkan dan dilakukan. Kesan sosial dan ekonomi jika tiada tindakan. Jika Malaysia gagal menangani simpanan persaraan yang tidak mencukupi dan kekurangan perlindungan pensyen, negara akan menghadapi cabaran sosial dan ekonomi yang ketara. Populasi warga emas yang semakin meningkat tanpa pendapatan yang mencukupi akan membawa kepada peningkatan kadar kemiskinan, kos penjagaan kesihatan dan ketidaksamaan sosial. Selain itu, beban penjagaan mungkin akan beralih kepada generasi muda, memburukkan lagi tekanan kewangan kepada seisi keluarga. Jadi keperluan sistem insurans sosial komprehensif. Banyak negara kita telah beralih kepada sistem kumpulan wang simpanan kepada skim pensyen yang komprehensif untuk menjamin persaraan yang stabil. Saya rasa Malaysia mesti mempertimbangkan peralihan ini untuk memastikan kestabilan sosial dan ekonomi bagi penduduk yang menenua. Kita kena mewujudkan sistem insurans sosial seperti yang dikatakan oleh Segamat tadi. Saya telah bahas sebelum ini. Akan menjamin pendapatan persaraan tapi juga mengurangkan kebergantungan kepada sistem sokongan yang tidak formal yang mungkin tidak mampan apabila populasi yang meningkat. Oleh itu yang dibetul saya bercadang agar kita memperluaskan skim perkeso contohnya SKSSR untuk melindungi pekerja yang penjagaan tanpa gaji. Kenapa yang penting? Nombor satu, pengiktirafan pekerjaan penjagaan tanpa gaji. Pekerjaan penjagaan tanpa gaji seperti penjagaan kanak-kanak, warga emas atau ahli keluarga yang kurang upaya seringkali tidak diiktiraf walaupun peranannya yang kritikal dalam menyokong sebuah keluarga dan komuniti. Kalau kita memperluaskan SKSSR untuk merangkumi pekerjaan ini dan menawarkan perlindungan sosial yang amat diperlukan oleh setiap individu, terutamanya kaum wanita yang menyediakan penjagaan penting tanpa gaji, kita dapat menjaga mereka, memastikan bahawa golongan ini tidak diabaikan, tidak dipinggirkan dan mereka dijaga apabila mereka menyewa. Kerana tanpa perlindungan sosial, mereka terdedah kepada kemiskinan, terutamanya seperti katakan tadi, pada usia tua. Jika pekerjaan ini tidak dilindungi, beban kewangan kepada keluarga dan masyarakat akan meningkat kerana bergelut untuk menyokong mereka tidak mempunyai simpanan persaraan atau pekerjaan. Bandar Kuching. Ya. Mohon pandangan sikit. Saya tak ada masa tapi saya bagi 10 Timbalan saat. speaker, boleh. Silakan, Terima kasih. Jadi saya tertarik dengan cadangan Bandar Kuching tadi dan saya ingin tambah sikit. Mohon pandangan Bandar Kuching. Memandangkan SKSSR, skim ini memang popular di luar sana. Ramai rakyat yang kerja sendiri memang peminat untuk subscribe untuk jadi pencarum. Dan ramai yang bekerja di Singapura juga, mereka juga peminat mencarum dalam skim SKSSR ini. Kerana apabila mereka ulang alik antara Singapura dan Johor Bahru, kalau berlaku kemalangan di Singapura, tak ada masalah. Di sana ada insurans untuk cover mereka semua. Tapi apabila mereka ulang alik tiap-tiap hari, berlakulah kemalangan di Johor. Itu berlaku masalah dan langsung tak ada insurans yang cover untuk mereka. Dan langsung tak ada apa-apa benda selain kalau mereka ada insurans private. Dan itu yang biasanya jadi masalah, keluarga terus bertepan dengan isu kewangan dan berbagai isu lah. Jadi mohon pandangan Bandar Kuching sama ada kita perlu ada satu skim atau memperluaskan skim SKSSR untuk memberi perlindungan kepada pekerja warga Malaysia yang kerja di Singapura yang ulangi tiap-tiap hari antara dua negara. Terima kasih, saya sangat setuju dan saya ingin izinkan untuk masukkan dalam ucapan saya dan saya akan akhiri dengan cadangan terakhir. Memang kita lihat faedah jangka panjang memperluaskan SKSR ini. Kita memberikan perlindungan sosial kepada pekerja jagaan tanpa gaji. Kita bukan saja dapat meningkatkan kesejahteraan golongan terbabit, bahkan meningkatkan perpaduan sosial dan produktiviti ekonomi. Kita memastikan pekerjaan ini dilindungi untuk mengurangkan jurang ketidaksamaan jantina, mengurangkan kebertanggungan kepada sokongan kewangan keluarga dan juga menyumbang kepada kestabilan kewangan yang lebih besar dalam jangka masa panjang. Risiko jika tidak bertindak tanpa memperluaskan SKSR, kita berisiko mengekalkan ketidakadilan antara jantina dan meninggalkan berjuta-juta pekerja ini tanpa jaringan keselamatan. Oleh itu yang dipertua, saya menyeru agar kesemua diberikan peranan yang lebih penting untuk menyediakan anjakan demografi ini untuk membangunkan dasar yang menggalakkan simpanan dan keselamatan sosial yang mencukupi untuk penduduk kita
yang semakin menua. Ini adalah satu berdasarkan amalan antarabangsa juga dan kita tidak mahu ketinggalan sebagai negara Malaysia yang tercinta ini. Jadi saya ingin mengakhiri perbahasan saya dengan menyokong perbelanjawan ini dan satu rangkap pantun dengan izin. Nantilah kedua ia punya. Belanjawan diumum penuh berhikmah. Bantuan diberi segenap lapisan. Harapan rakyat kian cerah. Masa depan gemilang jadi impian. Dengan itu, sekian terima kasih. Yang Berhormat Kuching, saya nak tumpang you punya ucapan. Boleh? Silakan. Yang Berhormat, ballet fashion ataupun fashion ballet? Fashion ballet. Okey, fashion ballet. Menerima pelaburan dari khazanah hampir 40 juta lebih, right? Ya, betul. Boleh tak melalui Yang Berhormat kita tanya Menteri, ada tak kelulusan dari MOF diperolehi oleh JLC atau JIC ini, satu. Lepas itu, semasa fashion ballet ini ada menjual sahamnya, adakah mendapat clearance daripada pihak yang MOF ataupun khazanah? Boleh saya tumpang? Oh, memang sangat bagus. Saya izinkan untuk masukkan dalam ucapan Terima saya. kasih. Dengan itu, sekian terima kasih. Because public money, 40 juta lebih spend. Minta maaf lah, I was an investigator those days. Benda-benda ni dalam kepala otak saya tak boleh compute lah. Okey, dari aspek tata kelola. Alright. Berikutnya saya mempersila Yang Berhormat Jeli. Alright, itu dia akhir perbahasan daripada YB Kevin, Speaker Dewan Rakyat tampil ya untuk memberikan satu persoalan. Ya, adakah ada clearance, maksudnya ada kebenaran untuk khazanah ini ataupun PNB ini melabur 40 juta ringgit lebih ya kepada fashion ballet ini. Dan soalnya kalau ada, siapakah yang bertanggungjawab atau membenarkan perkara itu? Jadi saya percaya persoalan ini bukan saja timbalan speaker mahu tahu berkaitan dengan isu itu, tetapi saya percaya rakyat di luar sana juga mahukan jawapan. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang benarkan pelaburan itu dan sebagainya, sehingga akhirnya mengalami kerugian puluhan juta yang rugi sahabat semua, bukannya sedikit. Lagipun ini adalah dana awam. Apabila kalau kita cakap dana awam, maksudnya dia adalah duit rakyat sahabat-sahabat semua. Jadi kita tunggu dan lihat jawapan daripada YB Menteri ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, siapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.